Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita lagi. Allah pertemukan lagi kita pada pagi ini dalam majlis ilmu. Allah pilih kita untuk rasa nak tengok majlis ilmu. Dan Allah pilih kita boleh tengok. Ada orang yang dia ni dah plan dah esok nak tengok tanyalah ustaz. Hari ni lepas main subuh tadi tertidur balik. Ada juga. Ada orang yang niat dah nak tengok sampai masa pagi ni paksa pergi klinik, pergi hospital tak berapa sihat. Jadi alhamdulillah Allah pilih kita rasa nak tengok dan dapat tengok. Jadi duduk diam-diam depan TV. Moga-moga kita boleh berkongsi ilmu sehingga ke hujung rancangan. Makcik yang kaki depan TV tu tepi sikit kaki. Siap ustaz. Dia belunjuk kaki dia depan TV. Okey. Semalam saya ada baca ayat dalam surah Al-Anfal, ayat nombor 30. Tak sempat nak terang. Ada kawan-kawan duk tanya kat Facebook apa kaitan ayat yang saya baca semalam dengan peristiwa hijrah. Jadi saya baca dulu sekali lagi pagi ini dan kita akan terus terangkan makna. Itulah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat nombor 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu, merancang tipu daya, merancang konspirasi. Yamkurun maknanya konspirasi. Untuk liyuthbituk, untuk memenjarakanmu. Au yaqtuluk, atau membunuhmu. Au yukhrijuk, atau membuang negeri kamu wahai Muhammad. Mereka merancang tipu daya dan Allah juga mempunyai perancangannya dan Allah lah sebaik-baik perancang. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan perancangan orang-orang kafir musyrikin Mekah yang berkumpul bermesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat bermesyuarat orang-orang Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni, dia ni memang sangat-sangat memusuhi Islam. Sebut je Abu Jahal, orang Malaysia insya-Allah tahu, ada gambaran siapa Abu Jahal ni. Dia berganggu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pemimpin di Mekah, dia handle mesyuarat di Darun Nadwah, mesyuarat. Setelah Nabi berdakwah lama di Mekah, orang mula semakin ramai mengikut Nabi. Dan Nabi ni setiap kali musim haji, Nabi akan pergi berdakwah pada kabilah-kabilah yang datang dari luar. Abu Jahal panggil meeting. Ketua-ketua mesyuarat dia. Mesyuarat. Dan dalam mesyuarat ini, hadir seorang lelaki tua dari Najd. Asy-Syekhun Najdi, seorang lelaki tua dari sebelah kawasan timur Mekah itu, dipanggil Najd. Yang orang tak kenal siapa pakcik tua yang attend mesyuarat dengan Abu Jahal ni. Sebenarnya ia adalah syaitan yang muncul dalam rupa seorang manusia, attend meeting mesyuarat Abu Jahal. Maknanya mana-mana mesyuarat atas muka bumi ini sekarang pun yang nak rancang, nak ganggu perkembangan Islam, tak mustahil syaitan pun hadir sekali. Dalam rupa manusia lah. Tak mustahil. Jadi, mesyuarat tersebut dia bincang. Macam mana kita nak buat Muhammad ni? Orang semakin ramai ikut Muhammad, pengaruh dia semakin tersebar. Kita kena sekat, kata Abu Jahal. Lalu ada seorang bagi cadangan. Ginilah, Muhammad ni senang. Kita tangkap dia, kita penjarakan dia, duduk diam-diam kat dalam sana. Lalu pakcik tua tadi kata, syaitan kata, sidang mesyuarat sekalian, Muhammad ni pandai bercakap. Dia ada pengikut-pengikut fanatik. Kalau kita penjarakan Muhammad, nanti pengikut dia mengamuk, merusuh, susah kita kat Mekah ni. Cadangan lain, ni pakcik tua tadi, syaitan tadi. Lalu bincang, ada pandangan kedua. Ginilah, Muhammad ni senang. Kita tangkap dia, kita buang negeri. Keluar dari Mekah ni. Tak perlu kita pening kepala dah fikir ada, biar dia duduk jauh-jauh dari sini. Pakcik tua tadi, syaitan tadi kata, ahli mesyuarat sekalian, Muhammad tu pandai bercakap, cari pengaruh.
Nanti kalau dia duduk jauh-jauh pun dia cari pengaruh-pengaruh baru, dia serang kita kat Mekah ni, dia balas dendam. Kan susah. Lalu cadangan ketiga, Abu Jahal bangun. Ginilah, saya cadang, senang kita bunuh je Muhammad ni. Pak cik tu tak ada kata, kau betul hal kan. Dia panggil lah Musa hal je lah. Kau betul. Inilah cadangan yang terbaik. Al-qawlu ma qala ar-rajul. Pak cik tu tadi kata, pandangan yang disebut oleh ni betul. Kita bunuh je Muhammad. Subhanallah. Cadangan pertama apa tadi? Jaga, buah negeri, bunuh. Inilah kata para ulama, risiko ataupun ancaman yang bakal dihadapi oleh mana-mana manusia yang nak membawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah para rasul nak diperjuangkan. Mereka hadapi risiko tiga ni. Ditangkap, dibawa negeri dan dibunuh. Hatta dibunuh. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka rancang jahat, Allah juga merancang, tapi Allah sebaik-baik perancang. Jadi, cuma timbul lagi dalam mesyuarat tadi, kalau kita bunuh Muhammad, susah juga nanti yang tukang bunuh Muhammad tu, sebab Muhammad ramai keluarga, ramai pengikut, nanti dia cari yang seorang ni. Lalu Pak Cik tu tadi cadang, kita setiap kabilah yang ada di Mekah ini, pilih seorang anak muda yang paling sado, yang paling kuat, wakil kabilah pergi kepung rumah Muhammad, ramai-ramai ni pergi bunuh Muhammad seorang. Jadi kalau orang nak balas dendam, terpaksa berhadapan dengan semua kabilah. Itu yang cerita kepung rumah Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad keluar itu. Anak-anak muda wakil kabilah inilah yang kepung rumah Nabi tu. Kita ada pemanggil. Tak ingat ke ceramah. Ni tanyalah ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Ya. Ya, tajuk kita hari ni hijrah. Jadi saya nak tanya Ustaz. Ya. Manakah yang lebih mudah di antara kita hijrah hati berbanding dengan hijrah kaki? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, cantik soalan. Hijrah kaki dengan hijrah hati, mana yang lebih mudah? Masya Allah. Antara dua itu, mana yang lebih mudah? Ia berkait rapat dua tu sebenarnya. Sebab itulah Nabi SAW membina hati para sahabat di Mekah dengan iman, dengan akidah. Allah didahulukan, Rasulullah SAW didahulukan di dalam kehidupan mereka. Lalu bila hati mereka berhijrah daripada jahiliyah kepada iman, daripada syirik kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hati mereka ini, menyebabkan mereka dengan senang berhijrah ke Madinah. Maksud saya dengan senang ni, dengan senang hati nak berhijrah kaki pula. Walaupun banyak halangan, tetapi oleh kerana hati mereka dah hijrah dah. Mereka dah ada Allah dan Rasul di dalam hati, maka mereka melaksanakan hijrah kaki tadi dengan mudah dalam aspek mereka. Walaupun payah dengan halangan, bagi mereka itu mudah. Orang duduk berbangga. 7 habit lah apa. Ada disebut apa kaedah itu? Inside out. Inner power, nak membina kekuatan dalaman, akan melahirkan pekerja yang cemerlang, akan melahirkan anak-anak yang hormat ibu bapa, melahirkan masyarakat yang bekerjasama, yang menghormati orang lain, bina dalaman. Nabi dah ajar lama kaedah ni, inside out. Yang dari dalam ini akan menatijahkan tindak tanduk yang sangat baik. Itu kita ambil dalam hijrah Nabi. Jadi bagi menjawab persoalan tadi, sebab itulah kalau kita sekadar hijrah kaki saja, yang dalam ni tak ada. Sebab apa dia hijrah kaki saja, hatinya tak berapa hijrah? Mungkin kerana dia ikut kawan-kawan, mungkin kerana trend. Oh, sekarang semua orang pakai tudung, I pun nak pakai tudung lah, yang ada bling-bling-bling, yang ada pusing, letak ni. Dia hijrah kaki je, luaran saja. Nak yang ada awning pun boleh juga. Sebab kalau hujan tu tak basah kan, dia ada awning. Jadi dia kaki ataupun luaran sahaja.
Orang semua sekarang jadi terikut-ikut hanya kaki sahaja. Dia tidak akan lama. Dia tidak akan istiqamah. Dia tidak akan cukup stamina. Jadi biarlah kita berhijrah tadi seiring. Ada juga orang yang berkata, hati saya dah hijrah. Walaupun tuan-tuan nampak kaki saya tak hijrah lagi, walaupun nampak saya masih seksi, hati saya dah hijrah. Itu juga alasan yang tidak benar. Kalaulah hati dah berhijrah, buktinya kakinya akan hijrah. Sebab itulah ada orang-orang di Mekah yang dia dah beriman tapi dia tak hijrah ke Madinah. Ada. Sehingga dia terpaksa masa perang Badar, Nabi di Madinah berperang dengan musyrikin Mekah. Ada orang Islam yang dah Islam tapi tak hijrah kakinya, dipaksa untuk berada dalam tentera Abu Jahal untuk lawan Islam. Itu bahaya. Kan? Dia stay di Mekah ni, jadi dipaksa. Tapi alhamdulillah antaranya ialah Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi sendiri. Akhirnya tak apa, Nabi pesan pada para sahabat, aku nak Abbas ditangkap hidup-hidup dalam perang Badar. Jangan bunuh Abbas ini. Jadi kerana itu ada juga orang yang hijrah kaki saja. Tapi hati je tak berapa hijrah. Maksudnya apa? Nampak zahir macam hijrah bersama perjuangan Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hatinya ada niat lain. Innamal a'malu binniyat. Hatinya hijrah kerana diberi syarat oleh tunangnya. Abam dah. Kita dah tunang, kalau you nak kahwin dengan I, you kena hijrah. Lalu dia hijrah kaki saja. Sebab dia hijrah kerana tunang, bukan kerana Allah dan Rasul. Akhirnya dia digelar Muhajir Ummi Qais. Ummi Qais ini nama tunang dia. Dia hijrah kerana tunang. Kaki saja. Hatinya tidak hijrah kerana Allah dan Rasul. Cantik soalan Cik Ismail tadi. Maka kita minta Allah beri kekuatan pada kita. Dari hati kita rasa nak hijrah tadi. Kemudian kaki kita pun bergerak. Maksudnya tindak tanduk dalam kehidupan. Saya nak sambung sikit lagi kisah tadi. Bila kabilah-kabilah yang mesyuarat tadi memilih anak-anak muda untuk bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang mereka pergi kepung rumah Nabi. Jibril beritahu, wahai Rasulullah, kamu diizinkan oleh Allah untuk hijrah dan kamu dah ada di luar rumah orang sedang kepung. Itu yang Nabi keluar dari rumah tu, Nabi baca ayat surah Yasin itu, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya Allah, jadikan penutup depan, penutup belakang, mereka tak nampak. Lalu Nabi keluar dengan selamat, mereka tak nampak. Kita baca juga ayat ni. Waktu ada roadblock, road tag tak sambung lagi, baca ayat takut boleh nampak. Kita dah habis, kita kena rehat dulu seketika. InsyaAllah kita sambung selepas ni. Never knowing when the end will come. Traveling light, bearing Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan tajuk hijrah tadi. Saya sebut sebelum iklan tadi, Nabi baca ayat untuk keluar dari rumah. Nabi baca waja'alna min baini aydihim, yang ayat dalam surah Yasin tu. Maksud ayat tu, kami jadikan di hadapan mereka saddan, dinding di belakang dinding, lalu mereka tidak nampak. Nabi baca ayat tu, Nabi keluar. Jadi orang-orang yang kepung rumah Nabi tadi tak nampak Nabi keluar dengan selamat. Saya bergurau lah tadi, ada orang yang silap guna ayat ni, salah konsep. Nampak ada roadblock, road tag tak sama, baca ayat ni, tu guna ayat Quran salah konteks. Ada juga yang satu lagi tempat biasa dia duk baca sangat, balik dari Mekah, masa kat nak check in bag custom tu. Sebab biasa pergi Mekah, pergi satu bag, balik 3 bag. Jadi dia takut nampak kilo lebih. Waja'alna min baini aydihim. Jadi jangan salah guna. Saya pun nak ceramah cerita ayat ni hari tu sekali dekat polis. Dekat IPD. Saya cerita, ada orang baca, polis kata, Ustaz, kita orang pun nak baca balik ayat ni. Biar dia orang tak nampak ada polis duk buat roadblock.
Jadi kita jangan salah guna ayat lah. Sekarang bila Nabi keluar, Nabi pergi cari Abu Bakar. Ni ulang kaji sejarah sikit lah. Nabi pergi cari Abu Bakar. Nabi tidak terus bergerak menuju ke Madinah. Nabi ke Gua Sur itu, sidang penonton yang dikasih sekalian, Gua Sur ni kedudukannya di mana? Dia Mekah kat sini, Madinah kat sini. Gua Sur ni di sebelah tenggara. Makna Nabi nak ke Madinah, Nabi turun ke bawah dulu ke Gua Sur. Ini menunjukkan Nabi guna strategi. Boleh nampak kan? Mekah, Madinah, Gua Sur kat bawah ni. Dan saya Alhamdulillah ketika ada sedikit kesempatan dulu belajar masa kat Mekah, saya duduk dalam 10 bulan tahun 2007. Duduk 10 bulan, saya pergi ke tempat-tempat ni. Saya panjat ke Gua Sur, tidak ada apa-apa fadilat pahala panjat bukit. Cuma kita nak cuba feel sejarah, nak tengok keadaan yang Nabi pergi. Subhanallah. Saya panjat bukit tu ambil masa 75 minit. Pukul 3 pagi, sampai kat pintu gua pukul 4 suku. Kenapa kita pergi pukul 3 pagi? Sebab Mekah panas. Jadi pukul 3 pagi ni, ialah sejuk lah. Kita semai subuh kat atas sana. Saya mengambil masa 75 minit. Orang muda. Lepas tu naik tu, dia dah ada macam laluan. Bayangkan kita teringat Nabi SAW. Dengan bukannya ada lorong laluan, kita orang muda panjat ambil masa 75 minit. Cuba kira umur Nabi ketika panjat gua ni. Nabi jadi Nabi umur berapa? Betul, 40. Nabi dakwah kat Mekah berapa tahun? 13 tahun. Makna lepas 13 tahun ni hijrah. Maknanya Nabi panjat gua ni pada usia berapa? 53 tahun. Ya salam. Sallallahu alaihi wasallam. Umur 53. Kita yang orang muda panjat, ada lorong, ambil 75 minit. Nabi panjat pada usia 53 tahun. Kita duk fikir nak pencen, nak buat apa umur 53. Nabi bermula perjuangannya. Nabi panjat bukit semata-mata nak membawa Islam. Dari sini Nabi bawa Islam selamat ke Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan sekadar nak cerita seronok, tapi ini pengorbanan perjuangan Rasulullah. Yang sepatutnya kita rasa semangat untuk terus menyambung risalah Rasulullah ini. Sampai saya naik pintu gua tu, subhanallah, saya jumpa sesuatu yang amat menakjubkan masa tu, yang saya tidak dapat nak lupakan. Saya jumpa apa? Oh, ada pemanggil pula. Nanti saya sambung cerita tu. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Ustaz, saya Baharudin Sain daripada Sempang Baru, Rauk, Pahang. Ya. Berhubung dengan hijrah ni Ustaz, Ya. saya nak tahu adakah digalakkan dalam Islam. Pada saya ironinya, ada kalau kita duduk di kampung, tak ada apa benda yang dapat. Jadi apabila kita berhijrah ke tempat lain, bukan sahaja apa benda yang kita hendak tu dapat. Sebenarnya di kampung nak mohon tanah pun tak dapat. Tapi bila kita hijrah ke tempat lain, tanah pun dapat. Dan penghidupan dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus soalan yang kita dari Raub. Di Raub. Maknanya soalan dia kata, kita duduk kat kampung ni tak dapat apa-apa. Kita hijrah, tanah pun dapat. Dia bagus soalan itu soalan yang realiti. Tapi yang pertama sekali, kita yakin rezeki ini dari Allah. Itu nombor satu sekali. Rezeki kita, ada orang dia duduk di kampung, ada rezekinya. Dia minta tanah tak dapat, tapi dia berniaga. Saya ada kenal seorang di Raub. Subhanallah, dia Allah Ta'ala bagi rezeki, dia berniaga, buat bangunan, buat satu masjid. Dan sekarang dia, lama dah ni, dia buka sekolah kelas Al-Quran. Datuk Salim buka kelas Al-Quran dekat dengan masjid. Saya pernah pergi kat Raub lah. Dia buka kelas Al-Quran. Dia kata, saya Ustaz, saya nak mengajar Quran, saya tak pandai dah. Jadi Allah bagi rezeki ni, saya buka kelas, saya bayar gaji masyarakat pergi belajar Quran. Alhamdulillah. Ada orang yang berhijrah datang Kuala Lumpur, tapi tak dapat-dapat juga apa yang dia nak cari tu. Dengar kata pergi Kuala Lumpur jadi kaya-raya.
Tapi dia datang Kuala Lumpur tak kaya-kaya pun, ada yang macam tu. Dan maksud saya apa dia? Yang pertama sekali, dalam hati kita, kita kena cari Allah dulu. Kita tanam akidah, kita cari keredaan Allah, kita yakin. Tapi mungkinlah ada yang minta maaf, mungkin yang sedang menonton sekarang, Ustaz senanglah cakap, Ustaz duduk Kuala Lumpur, Ustaz tak tahu kami ni kat kampung ni susah. Ya, saya nak beritahu, di Kuala Lumpur pun ada orang susah. Kan? Kalau kata di kampung susah, di kampung pun ada orang yang kaya raya. Jadi ia bukan berkait dengan material itu, minta maaf. Kan? Jadi untuk dapat apa yang kita nak tadi dari segi perkara-perkara material, harta benda, tanah, rumah, itu perlu ikhtiar, perlu usaha di mana pun kita berada. Kita duduk kat kampung ke, kita duduk kat bandar ke, perlu ada usaha. Perlu ada usaha. Cuma tidak dinafikanlah. Kalau duduk di bandar ni, dari segi peluang itu mungkin agak banyak. Kan? Tapi ada juga orang yang duduk di kampung, dia buat bisnes. Bisnes dari kecil-kecilan, bisnes apa? Angkut sampah. Sekarang dapat tender boleh beli lori. Lori apa? Lori angkut sampah. Bila orang nak pinang orang, mak perempuan tanya, kerja apa? Angkut sampah. Ditolak pinangan. Tapi kawan tu rupa-rupanya beratus ribu duit ada. Kerana bisnes tadi. Lori ada berapa biji lori. Nampak je angkut sampah. Tapi maksudnya dia kena ikhtiar dan usaha. Dan satu perkara lagi dalam hidup ini, jangan kita lupa juga peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan oleh sibuk nak banyak. Sibuk nak banyak. Nak banyak gaji, nak banyak OT. Nak banyak rupa duit je. Kalau buka kedai nak banyak buka cawangan ni, cawangan kedai, cawangan apa lagi? Cawangan kedai tak apa bang. Jangan cawangan yang satu-satu tu tak apa, jangan bang. Jadi dia alhaakumut takatsur, dia sibuk dengan lalai jadi nak cari yang banyak tadi. Sehingga dia terlalai dari tanggungjawab dia kepada Allah. Solat pun dia terlalai. Tanggungjawab pada isteri, pada anak-anak. Kerana apa? Alhaakumut takatsur. Dia dilalaikan oleh sibuk nak banyak tadi. Jadi sebab itu Nabi SAW mengajar para sahabat. Ada sahabat yang nak hijrah terpaksa tinggalkan harta benda dia. Allahu Akbar. Suhaib Ar-Rumi. Seorang sahabat, Suhaib ni, panjang cerita dia. Dia asal orang Arab sebenarnya. Tapi berlaku perang dengan Rom. Zaman jahiliah dulu, dia masa kecil dibawa ke Rom sebagai hamba. Jadi dia membesar di Rom sebagai seorang hamba. Bahasa Arab pun dia tak berapa pandai dah. Dia membesar di sana dan bila dia dah dewasa jadi hamba, dia datang ke Mekah, dijual sampai ke Mekah juga sebagai seorang hamba. Sebab tu orang panggil Suhaib Ar-Rumi. Suhaib orang Rom. Tak apalah tu. Datang ke Mekah, jadi hamba, dia bekerja, kerja. Bila datang seruan Islam, Rasulullah SAW menyampaikan Islam. Suhaib di antara orang awal yang memeluk Islam. Di kalangan orang miskin, orang susah. Awal-awal yang ikut Nabi ni orang susah. Tak dapat manfaat pun. Tapi kerana iman, dia dah hijrah jiwanya. Suhaib bekerja, lalu dia bebas daripada hamba, dia mula berniaga di Mekah. Dia berniaga sehingga dia menjadi orang kaya di Mekah. Bila Nabi dah hijrah, Suhaib nak hijrah ke Madinah. Dia dah jadi kaya. Dia nak hijrah ke Madinah. Lalu orang-orang Mekah ni, kafir musyrikin Mekah pergi sekat tengah jalan. Suhaib, kamu datang sini miskin. Sekarang kamu dah kaya raya, kamu ambil harta kami. Sekarang kamu nak bawa harta ikut Muhammad. Tengok tak malu. Dia tak malu. Dia kata ambil harta kami. Sedangkan Suhaib berniaga. Kamu ambil harta kami, wahai Suhaib. Suhaib kata, okey. Kalau aku beri balik harta ni kat kau orang lepaskan aku nak hijrah. Tak apalah, tinggal harta tu tak apalah. Lalu Suhaib kata, ambillah harta ni semua. Aku nak pergi kat Rasulullah SAW. Lalu Suhaib hijrah sampai ke Madinah. Sampai je Rasulullah nampak dari jauh. Rabihal bay'u ya Aba Yahya. Rabihal bay'u ya Aba Yahya. Untung bisnesmu wahai Suhaib. Maksudnya tinggal harta cari Allah dan Rasul. Mereka nak ambil harta. Mereka nak ambil apa yang dimiliki oleh Suhaib. Ambillah. Tapi mereka tak mampu nak ambil istiqamah dan iman Suhaib untuk terus bersama perjuangan Rasulullah SAW. Nak ambil barang kau boleh ambil.
tetapi istiqamah, ikhlas, iman, Suhaib tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita ada pemanggil seorang lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ni saya Haji Ma'zin dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Newcastle. Ya, silakan. Kota Baru. Kota, boleh cakap Kelantan ke? Boleh, tak ada gapo. Tak ada gapo. Gini dah. Ya. Saya sengaja saya cakap Kelantan ni. Ya. Sebab ya semua boleh faham insya-Allah. Ya, Dan boleh. kita promosikan. Oh, boleh. Kelantan. Boleh. Tak ada gapo. Alhamdulillah. Gini ya. Ah. Kita kata masa tu Nabi kita mempunyai mukjizat yang agung yang Allah Ta'ala bagi pada dia tu. Ya. Masa dia dapat Nabi dah. Tapi persoalannya timbul. Kita apa ya Allah Ta'ala apa Nabi kita tidak gunakan mukjizat tu untuk mengatasi kaum kafir, kaum musyrikin yang mengejar dan nak bunuh baginda tu. Jadi Nabi tak guna benda tu. Oh, Mungkin ada banyak hikmah tertentu lah. Minta Ustaz Hurai lah, insyaAllah. Ya, comel soalan tu. Ya. Makan nasi belau dulu pagi ni deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan jawab soalan tu selepas rehat dia iklan sekejap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sambung perbicaraan kita. Terima kasih kepada para penonton di rumah. Saban hari bersama Tanyalah Ustaz. Kalau ada yang saya tengok sekali, nak tengok lagi, boleh tengok juga di tonton.com.my. Betul tak tu? Ditonton, boleh tengok kalau nak tengok ulangan lah. Dan satu lagi, saya nak showkan sangat sahabat-sahabat yang menonton. Kalau boleh WhatsApp keluarga, besan, kawan-kawan, tag kat Facebook, tolong sebarkan majlis ilmu ini. Share kat Facebook apa. Ada sahabat yang bila dia tengok, saya tengok kat Facebook saya, dia tolong sharekan apa-apa yang kita kongsi. Bukan saya sajalah, ustaz-ustaz lain dia tanyalah ustaz, dia ambil point, dia share kat Facebook. Kita nak ucap terima kasih sangat. Ini di antara usaha nak tolong sebarkan ilmu dan manfaatkan dengan teknologi zaman sekarang ini, kita pun dapat buat pahala. Ada yang kita doa dia, amin, terima kasih ilmu ustaz. Yelah, baguslah tu. Tapi kalau tak terima kasih pun tak apa. Tolong doa juga untuk ustaz-ustaz ni. InsyaAllah. Abang Mak Zain tadi dari Kota Baru. Sebab apa Nabi tak guna mukjizat? Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kepada kita bahawa kerja-kerja Islam dia perlu ada ikhtiar, perlu ada perancangan, perlu ada strategi. Misi hijrah ini adalah misi untuk menegakkan negara Islam di Madinah. Jadi Nabi nak ajar pada kita perlu rancang, perlu buat strategi, perlu susah, perlu ni. Kalaulah Nabi guna mukjizat, jaya selalu. Jadi bagaimana ummah yang datang kemudian ni, kita tak ada mukjizat ni, tak payah buat lah, kita pada duduk di rumah makan minum tidur je. Kan? Jadi bila kita baca sejarah, Nabi pun lalu susah, Nabi dikepung, Nabi diganggu, cuma di celah-celah itu akan ada pengajarannya. Subhanallah. Bagaimana peristiwa sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dah cari dah tempat lain nak hijrah. Nabi dah pergi dengan Zaid bin Harithah. Nabi pergi ke Taif. Pergi ke Taif nak cari, nak hijrah, nak cari tempat, nak bina asas negeri ni. Pernah pergi dah ke Taif sebelum tu. Nabi dihalau oleh orang Taif. Bukan saja dia tak terima dakwah, dia upah budak-budak muda kejar Nabi lontar dengan batu. Mak-mak rempik kat Taif kejar Nabi. Luka Nabi. Malaikat Jibril datang offer. Muhammad, nakkah aku ambil Akhsyabain, aku ambil bukit ni, aku hempat atas kepala penduduk Taif. Kalau Nabi kata yes je masa tu, malaikat akan buat. Tapi Nabi kata tak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah pada kaum aku ni. Dia buat aku macam ni sebab dia tak tahu. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bakali kita kalau duduk kat Taif masa kena gitu, okeylah Jibril 4 je lah dah. Tapi Nabi nak ajar, ini akhlak. Ini perjuangan yang ada sunnatullah, yang ada yang ada nature of apa dia orang panggil, memang itulah sunnatullah, itulah kehidupan, itulah aturan Allah. Dan tidak dinafikan sepanjang peristiwa hijrah ini ada juga sebenarnya peristiwa-peristiwa mukjizat. Contohnya Nabi jumpa seorang mukcik jaga kambing. Kambing itu kurus kering. Nabi perah kambing itu, susu kambing keluar banyak. Ummu Ma'bad, tak silap saya nama. Ini mukjizat berlaku, tapi mukjizat pada kambing itulah. Tapi dari segi hijrah, Nabi nak ajar kita perancangan, hikmah. Kalau kita rasa susah hari ni nak bawa Islam, nak buat kerja-kerja Islam, kita ingat sejarah Nabi teruk lagi. 53 tahun panjat bukit itu. Aku baru umur 43. Kan? Nabi dikepung dan sidang penonton yang dikasihi sekalian, ini juga selalu kita dengar, tapi saya nak ambil kesempatan, moga-moga jadi amalan kita. Masa Nabi duduk dalam gua dengan Abu Bakar, ya, kita tahu kan, Nabi tengok Abu Bakar macam panik, stres, ketakutan. Nabi tanya Abu Bakar, sebab apa nampak kamu takut ni? Abu Bakar kata, tentera Abu Jahal dah berada di pintu gua Sur itu. Kalau mereka melihat kaki mereka, mereka akan nampak kita kat dalam. Lalu Nabi sebut satu ungkapan. Ini jadi motivasi sungguh. Nabi kata, wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah pegangan kita. Kita duduk kat pejabat, nak buat majlis ilmu, nak beri salam, nak amal amalan sunnah ini. Kawan-kawan perli, kutub. Poyo je tu, nak tunjuk baik je. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita. Kita nak hidupkan masjid kat rumah kita pun orang fitnah, orang kacau, orang ganggu. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita. Boleh tak penonton sebut sekali? Ikut saya. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita dalam nak buat kerja-kerja Islam ini. Kita ada seorang lagi pemanggil, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya. Ni Ustaz. Apa istimewanya kaum Ansar ni hingga Allah perintahkan pergi berhijrah ke Madinah. Dan lagi satu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 63. Adakah 63 tahun itu mengikut kalender Islam ataupun kalender Masihi? Itu saja. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Apa keistimewaan orang Ansar? Keistimewaan orang Ansar, mereka adalah orang yang proaktif dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah masyarakat yang cepat absorb apabila Nabi menyampaikan Islam. Ini antara kelebihan utama mereka. Kita tirulah golongan Ansar. Jadilah orang yang senang menerima nasihat, bersedia mendengar kebaikan dan cepat buat keputusan. Kalau dengar dan dapat satu kebaikan, terimalah dengan cepat. Ini antara kelebihan orang Ansar. Sebab tu semalam saya sebut, kita bincang bab hijrah, tapi ia ada cerita kisah-kisah yang sebelum itu. Antaranya, orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka baca dalam kitab mereka, ada sebut tentang Nabi akhir zaman. Di antara tanda Nabi akhir zaman, dia akan muncul di sebuah negeri yang banyak pokok kurma. Lalu ramai dah Yahudi yang berhijrah ke Madinah, sebab nak tunggu Nabi akhir zaman. Bila Yahudi bergaduh dengan orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah, Yahudi selalu sebut, kami akan memerangi kamu. Kami akan bersama Nabi akhir zaman untuk memerangi kamu. Yahudi selalu sebut benda ni. Kami akan bersama Nabi akhir zaman untuk memerangi kamu, wahai Aus dan Khazraj. Ni sebelum hijrah ni. Jadi orang Madinah ni, mereka pernah dengar dah ada Nabi akhir zaman. Menyebabkan bila mereka pergi buat haji di Mekah, semalam kita bincang,
mereka jumpa Nabi Muhammad, itu di antara pendorong menyebabkan mereka cepat beriman dengan Nabi SAW. Ini hikmah yang asalnya Yahudi ni sebut begitu, rupanya mereka tolong mempopularkan Rasulullah SAW. Antara faktornya, Yahudi selalu berdoa gitu, ya Allah, bantulah kami bersama Nabi akhir zaman untuk hancurkan Aus dan Khazraj. Kadang-kadang musuh-musuh Islam ni dia guna media untuk memburukkan para ulama, memburukkan para pendakwah, rupa-rupanya dia tolong promosi pula. Ini wa makaru wa makarallah. Allah tak, mereka rancang, Allah merancang, akhirnya jadi backfire kepada mereka, jadi sebab promosi Rasulullah. Ini orang Ansar, mereka cepat menerima nasihat. Sebab itulah tahun 11 kenabian, Nabi dakwah 11 tahun, pada musim haji jumpa 6 orang beriman, balik ke Madinah. Tahun depan datang 12 orang beriman pada Rasulullah. 12 orang ni buat bai'ah Aqabah, perjanjian Aqabah yang pertama, al-ula. Mereka balik ke Madinah, mereka dakwah. Mereka tahun ke-13 kenabian, mereka jumpa Nabi seramai 75 orang. 6, tahun depan 12, tahun depan lagi 75 orang. Di sini bai'ah yang kedua, bai'ah Aqabah al-Kubra, bai'ah Aqabah yang bersedia terima Nabi kalau Nabi hijrah nanti, dan pergi bersama 75 orang ini juga Mus'ab bin Umair yang Rasulullah lantik sebagai naqib, sebagai wakil untuk ajar Al-Quran, untuk mengajar iman dan akidah kepada masyarakat Madinah. Orang Ansar kelebihannya senang terima nasihat, senang terima hidayah. Kita contohilah golongan Ansar. Bahkan setelah mereka mendapat hidayah, mereka ada satu lagi kelebihan, iaitulah sifat ithar. Apa dia ithar? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sanggup korbankan apa yang mereka sayang untuk orang-orang muhajirin. Mereka sanggup korbankan walaupun mereka berhajat. Ini di antara kelebihan orang Ansar. Mereka menyediakan tempat untuk jadi tempat perkembangan dakwah. Kalau kita ada hari ni orang kaya, orang ada rezeki lebih, ataupun orang ada rumah, orang ada tanah, apa-apa kerja-kerja Islam, silakan. Bolehlah saya wakafkan tangan saya ni, saya guna rumah saya ni parking pun banyak, boleh buat majlis ilmu. 3 orang Ansar jadi tempat untuk bantu kerja-kerja menyebarkan Islam, dan mereka menjadi golongan yang hebat bersama Nabi SAW dalam setiap peperangan, dalam setiap gerak kerja Nabi di Madinah. Soalan yang tanya tadi berkenaan dengan Rasulullah wafat pada usia umur 63, ya, pada kiraan bulan-bulan Islam lah. Pada kiraan bulan-bulan Islam pada usia 63 tahun. Jadi kita ni cumanya cerita bab 63 ni, kita tak perlulah bercita-cita nak mati pada usia 63. Ataupun pada usia 63, orang dah 63 ni suspend dah. Bila 63 ni dekat dah, sebab umat-umatku sekitar itu, kata Rasulullah, yang berkenaan dengan umur ni tak apa, Allah Ta'ala bagi kita panjang umur, panjang. Tapi lebih penting Nabi kata, orang yang cerdik ialah orang yang banyak mengingati kematian. Sebab kalau kita duduk set 63, orang umur 37, aku okey lagi ni, lambat lagi. 63 tolak 37, lambat lagi mati ni. Kita lebih utama yang masa sekarang. Masa paling bernilai is now. Masa yang paling bernilai ialah sekarang. Bukan esok, bukan tahun depan. Yang paling bernilai ialah sekarang. Tak payah kita tunggu umur kita berapa. Dan kalau dah 63 pun, kita syukur pada Allah. Pastikan graf ketaatan kita sentiasa menaik. Hijrah, tadi sebut hijrah hati dan hijrah kaki ni secara menaik. Tadi abang kameraman ingatkan saya, Ustaz cerita, Ustaz sampai ke pintu gua tu tadi, Ustaz jumpa sesuatu yang menarik. Apa dia? Okey, kita cerita lepas iklan, insya-Allah. Traveling on, traveling light. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nak sambung lagi perbincangan kita
Saya tadi yang saya kata tadi tu, tapi ni bukan cerita Nabi pun, ni pengalaman peribadi yang saya kata. Saya dengan 2-3 orang sahabat panjat Gua Thur sampai 75 minit sejam suku. Pukul 3 sampai 4 suku. Yalah saya duduk dengan kawan-kawan, jom kita bincang macam mana Rasulullah naik. Yang saya kata saya jumpa satu perkara yang amat menakjubkan di pintu Gua Thur tu, yang saya tak dapat nak lupakan. Sampai sekarang dah kita panjat, susah nak juga nak sampai atas tu. Saya jumpa ada beberapa orang Bangla sedang jual air. Ada peti ais kat atas sana. Tu yang menakjubkan tu. Itu yang saya tak dapat lupakan tu. Bangla tu pikul peti ais sampai kat sana. Oh, power. Tu je lah ceritanya. Bagaimana main tanya sangat tadi. Jadi memang menakjubkan. Dia orang boleh pikul peti ais. Nak cerita kat mana tadi? Kita sambung kisah hijrah kita. Jadi itu memang pengalaman tak dapat dilupakan lah tadi. Jadi sekarang, sidang penonton dikasih sekalian, Nabi hijrah ke Madinah. Ada 3 perkara penting yang Nabi buat. Ini taksisu daulah dipanggil. Establish, nak asaskan sebuah negara di Madinah. Nabi buat 3 perkara penting. Yang pertama, bina'ul masjid. Bina masjid. Yang kedua, at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar. Nabi menyatukan, mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. 2. Dan yang ketiga, Nabi buat sahifah al-Madinah, perlembagaan negara Madinah. Dalam perlembagaan dia ada hak-hak orang Islam, hak bukan Islam, tentang penyelarasan ekonomi negara dan sebagainya. 3 perkara penting ini. Yang pertama, buat masjid. Nabi sampai masuk je border Madinah sampai kawasan nama Quba. Nabi buat masjid Quba. Buat masjid dulu. Buat masjid. Nabi duduk beberapa hari di Quba. Pagi Jumaat, dan riwayat menyebut pagi Jumaat Nabi bergerak menuju ke tengah bandar Madinah. Masuk waktu Zuhur, Nabi sembahyang Jumaat dulu. Dan sekarang ni kalau kita ke Madinah, kita duduk di Masjid Quba, kita menghadap ke arah Masjid Nabawi, ke arah bandar, kita akan nampak ada satu menara di tengah-tengah kebun kurma tu. Itu dia orang panggil sekarang Masjid Jumaah. Dulu tempat Nabi sembahyang Jumaat. Nabi masuk ke Madinah, cari tapak, bina masjid dulu. Sebab masjid ini tempat produce kilang untuk melahirkan pendokong-pendokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya masjid. Hidupkan masjid. Kita ada pemanggil, silakan. Apa luka Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Ana Hasan Ibn Husin. Hasan Ibn Husin. KTMB Rawang. Ya, silakan soalan. Semalam dapat Ustaz ni. Ya. Kita nak tanya hijrah. Patut kena gila-gila orang lain pula tanya ni. Tapi tak apa. Bagus ni, tanda usaha ni. Silakan. Hijrah bukan Islam. Bagus. Sebelum tu saya nak tanya, nak bagi tahu, orang bukan Islam ni dia, kalau boleh kita panggil dia belum Islam. Jadi dia ada peluang nak masuk Islam, jangan bukan Islam. Jadi bila dah masuk meluk Islam, kemudian tahun yang sama dapat pula pergi haji. Allah. Tajaan lah. Kereta api lalu je. Kereta api lalu. Ya Allah. Kereta api lalu. Panjang juga kereta api tu. Ya. Dah lepas tu Ustaz. Habis dah kereta api. Dah lepas dah. Lepas tu saya nak tanya. Bila pada situasi di Malaysia, kita Islam warisan atau Islam turun-temurun, rukun Islam yang 4 tu insyaAllah lah kita dah buat. Yang kelima ni fardu haji. Orang tu dah daftar haji tapi menunggu kota lah. Tapi belum dapat pergi haji. Jadi saya nak pada dua kes ni, bagaimana ketakwaan kepada Allah. Antara yang bukan, yang belum Islam tadi, memeluk Islam, meninggalkan agamanya. Kemudian orang kita yang daripada asal memang dah turun-temurun atau warisan Islam. Tapi haji itu lambat dah dapat lagi. Jadi ketakwaan pada dua-dua kes itu. Barakallahu fiik. Terima kasih. Syukran Ustaz. Afwan. Ila liqa. Bagus soalan. Yang pertama cadangan tadi. Kita jangan panggil non-Muslim, bukan Islam. Kita panggil apa? Saudara belum Islam. Seolah-olah kita memberi harapan insya-Allah dia akan memeluk agama Islam. Dan memang sebenarnya
Ada saya jumpa, ada sahabat saya seorang, dulu nama dia Ganesan, sekarang nama dia Abdul Ghani. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia. Dia meluk Islam, bukan saja beri rezeki Islam, beri rezeki isteri pula seorang lagi. Isteri dia dulu agama lain juga, dari Sarawak, meluk Islam. Sekarang dapat rezeki, dapat baby lagi. Banyak rezeki dia. Dan Alhamdulillah ada seorang sahabat. Moga-moga Allah berkati rezeki dan Allah tambah lagi rezeki dan beri keluarga yang diberkati oleh Allah. Sahabat saya ni, dia sponsor yang meluk Islam tadi dengan isteri sekali pergi buat umrah. Ya Allah, pergi buat umrah. Jadi umrah boleh, anak boleh, isteri boleh. Ini rezeki dari Allah. Jadi Allah pilih dia. Allah pilih. Ada saudara-saudara kita yang macam tu. Cuma sedikitlah dah sebut bab ni, saya nak ingatkan masyarakat, kalau ada orang yang memeluk Islam, ada dua perkara penting yang kita kena tolong, yang kita kena beri perhatian. Iaitulah keuangan mereka dan juga ilmu mereka. Tolong cari ruang-ruang kerja, dapat rezeki, dan juga ruang-ruang untuk mereka menuntut ilmu dan semakin faham Islam supaya mereka boleh istiqamah dengan agama Islam. Orang yang dah lama Islam, daftar haji, tunggu nama tak naik-naik. Ya, dia dah niat nak pergi, dia dah simpan duit dah cukup, tapi realiti yang ada sekarang perlu tunggu giliran dengan keadaan fizikal di Mekah sana. Dan kita pun ada pihak yang menguruskan tabung haji. Alhamdulillah, khidmat yang sangat baik dilakukan. Tapi oleh kerana orang terlalu ramai, maka dia kena queue, kena beratur. Yang penting, kita dah niat sangat nak pergi, kita dah usaha, duit dah cukup. Jangan lupa untuk terus berdoa, ya Allah, aku nak pergi jadi tetamu-Mu, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kami, ya Allah. Pilihlah kami untuk jadi tetamu-Mu. Kita tanya diri kita balik, berapa kali aku ni betul-betul doa dengan Allah. Kadang-kadang kita duk nak cari kabel, kita duk nak potong queue orang, kita mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kuasa Allah. Kadang-kadang kita waiting list, ada yang nak pergi meninggal, pop kita dipanggil, itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat kita di tabung haji, insya-Allah menjalankan tugas sebaik mungkin. Kita dah usaha, kita doa pada Allah. Soalan berkenaan dengan kadar takwa tadi, itu hanya Allah yang tahu. Dengan niat masing-masing. Ada kalanya yang mu'allaf ini lebih hebat takwa dia daripada kita. Ada kalanya kita yang nak pergi tapi tak boleh pergi. Allah Maha mengetahui keadaan kita. Saya sendiri pun, saya sebut dah semalam nak sangat pergi ke Mekah buat haji ni, pun sedang tunggu giliran. Kan? Jadi kita bab takwa, yang penting kita harap Allah tahu usaha dan niat yang kita buat. Ya Allah, kita dah habis masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berilah kekuatan kepada kami untuk hijrah di dalam jiwa kami ini, Ya Allah. Dalam kehidupan kami, Ya Allah. Daripada amalan-amalan yang tidak baik dalam kehidupan. Berilah kekuatan pada kami untuk bergerak ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih taat kepada-Mu, Ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk membaiki diri kami, Ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang pernah kami lakukan, Ya Allah. Hijrah daripada maksiat kepada taat. Hanya kepada-Mu kami mohon kekuatan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau Maha mengetahui isi hati kami, Ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki, bukakanlah jalan pada kami untuk turut serta menjadi tetamu-Mu, Ya Allah. Kami teringin untuk bertawaf di Kaabah-Mu, Ya Allah. Untuk bersolat di masjid Nabi-Mu, Ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki, permudahkanlah jalan kami untuk menjadi tetamu-Mu, Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah. Traveling